Dan saya akan tekan dulu mikrofon tuan-tuan dan puan-puan. Kita selama setengah jam, kalau ada soalan boleh boleh bertanya lah. Alright, so biasa kita terus kongsikan. Masih lagi dalam pengakhiran kumpulan-kumpulan kalimah yang mengambil bentuk verbal noun ataupun isim masdar, ya, yang terdapat berapa kes isim masdar, yakni iaitu 45, ya. Biasanya paparan satu muka kepada konkodan ni atau kumpulan-kumpulan kalimah yang sama grup ni, biasanya satu muka ni kita dia disenaraikan sebanyak 50, ya, 50 kes. So yang ni 45 kes saja. So sebab tu dia satu muka surat saja, ya. Kalau tuan-tuan tengok di bawah ni tidak ada muka surat 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. So, tak seperti yang sebelum ni. Contohnya satu kes tu sebanyak 197 kes. So kita dapati banyak muka suratnya. So ini dia 45 saja. Maknanya imanan yang akhir sekali ni adalah kes yang ke-45. Yang kita tengah kongsikan sekarang biimanihinna ni kes yang 44, ya. So maknanya tuan-tuan dan puan-puan telah berjaya mengenal bentuk isim masdar kalimah yang dibentuk daripada alif mim nun. Di sini ada tulis tak alif mim nun? Tidak dituliskan 3 huruf akarnya, tapi dia sebutkan imanun, ya, imanun, ya, iaitu daripada alif mim nun dia menjadi imanun. Kemudian imanun itu mengambil bentuk berbagai-bagai, ya, ada dalam bentuk imanukum, bil imani, imanikum dan sebagainya, dan akhirnya kita sampai ke bi imanihinna, ya, bi imanihinna. Dan tuan-tuan pun semalam kita telah pun berkongsikan apakah gabungan ataupun pembentukan bi imanihim tu. Dia bermula dengan, besarkan sikit boleh, iaitu ada ba baris bawah tu adalah harfun jar dia, ya. Ba yang pertama tu adalah harfun jar. Lepas tu imani tu ialah isim majrur kepada bi tadi. Dia isim majrur pada masa yang sama. Imani juga adalah mudhaf, ya, mudhaf kepada hinna. Jadi imani hinna tu ialah idhafah, ya, idhafah. Iman mereka. Hinna ni menunjukkan kepada isim dhamir muannas, iaitu untuk kaum perempuan, ya. Kalau kaum lelaki him, him macam mana? Macam tunjukkan apa him, ya, itu yang inilah him, ya. Qulubihim. Nah ini, ya, itu dimasukkan him tu. Nah yang ni, ya, bihim. Nah ini untuk lelaki, mereka lelaki him. So perempuan hinna. Okey, tolong mute-kan, ya. Siapa? Haji Mazlan, saya mute-kan. Okey. Kalau kenapa dia mengambil hinna? Kerana huruf sebelumnya iaitu huruf nun ni berbaris bawah, ya, huruf nun berbaris bawah. Sekira hurufnya sebelumnya, ya, bukannya baris bawah, dia akan mengambil hunna. Perempuan, mereka perempuan yang jamak mengambil hunna sebagaimana dalam kalimah ini, ya. Famtahinu hunna, ya. Manakah kalimah sebelumnya ialah nun ni lah. Nun ni mengambil baris di atas, so dia tak boleh hinna, dia kena hunna.
Yang ni nun baris bawah hinna. Hunna ni untuk muannas iaitu perempuan. Kalau lelaki dia ialah hum. Macam ni lah hum. Ya. Ini lelaki muzakkar hum, perempuan hunna. Ini dua-dua ni dipanggilkan isim dhamir ghaibun, ya. Isim dhamir orang ketiga ghaibun, sama ada hum ataupun hunna. Hum untuk lelaki, hunna untuk perempuan, ya. Begitu juga kalau lelaki him macam ni, him, so perempuannya ialah hinna, ya. Itulah apa perkongsian kita tentang bi'imanihinna, dan kita telah pun membuat penerangan secara terperinci semalam. Kalau kita nak recall balik, cuba kita dapatkan balik simpanan kita yang kita bincangkan semalam, ya, iaitu biasanya kita buat print screen tu, ya, print screen. Print screen di mana dia disimpan di dalam screenshot ni, ya. Tuan-tuan tengok dalam screenshot ni situ, tapi cuma dia tak labelkan, ya, tak labelkan. So kita bergantung kepada hari bulan dia. Semalam ialah 18. So 18 yang ni lah yang paling terakhir, ya, 18. So kita ambil 18 ni, tapi 18 ada dua, ya. Satu pukul ada dia ada masa ke ni 18 17, ya, yang okey, tak apa, kita try je. Kalau tak bukan yang ni, yang ini, ya. So kita cuba yang ni. Okey, tu ya semalam, ya. Famtakhinuhunnallahu a'lamu biimanihin, ni dia, ya. So biimanihinna tu adalah dibangunkan daripada bi komponen pertama, imanun kalimah yang kedua. Bila dia gabung dia jadi biimani, ya. Asalnya ialah imanun, ya. Ingat, ya, apabila tuan-tuan membuat konstruk ni, pembentukan kalimah, ya, dalam proses tu dia dia mesti default, iaitu dia mengambil marfu', belum lagi non baris bawah, ya. Sebab dia tak bergabung lagi ni. Dia ada tanda campur tu, mana dia tak bergabung. Bila kita gabungkan dia, barulah dia bertukar menjadi isim yang majrur. Ini begitu juga, ya. Sebelum dia jadi hinna tu, dia adalah hunna. Hunna dulu, ya, default dia. Hunna, apabila dia bergabung non di baris bawah, barulah hunna ni bertukar kepada hinna, ya. Itulah kalimah biimanihinna. Kita tengok satu lagi yang tadi, adakah dia juga bersangkut paut dengan tajuk yang sama. 18 hari bulan ni juga ada screenshot yang saya dah simpan. Bukan, ya, ini hal lain, ya. So kita apa ini, kita padamkan yang ni lah. Okey. Okey. Okey, so apabila kita sudah mengenalnya, iaitu biimanihinna yang ditunjukkan dalam ni adalah bi adalah dengan, imanun adalah iman, hunna tu mereka. Jadi biimanihinna maknanya dengan iman mereka, ya, iman mereka. So kita bila sudah mengenal kalimah dan kita boleh menterjemah, memberi makna kepadanya tu, kita tengok dalam konteks ayat. Mana dia? Okey, so kita kecilkan dia dulu, pergi kepada logos. Ini ayat
ayat dia. Ya, so kita tengok konteks dia dalam ayat famtakhinuhunna. Fa ini adalah fi'il mudhari', maka periksalah mereka perempuan itu, ya, periksakanlah mereka perempuan itu. Allahu a'lamu biimanihin. Allah paling mengetahui, isim tafdil, ya, paling mengetahui biimanihinna, dengan iman mereka, ya. Tapi Melayu bi ni tidak di dalam bahasa Melayu bi ni tidak disebutkan, ya, sebab Arab dia gunakan bi ni dipanggilkan bi ataupun ba yang zaidah, tambahan, ya. Dalam Arab konstruk dia ada bi, tapi Melayu tidak ada. So kalau kita menterjemahkan tidak payah denganlah, ya. Allah sangat maha mengetahui akan iman mereka. Jadi apakah konteks ayat ni? Ialah kita pergi kepada di sinilah terdapat ayatnya yang sepenuhnya di dalam Al-Quran, ya, iaitu ayat apa? Ayat 10 dalam surah 60. Surah 60 ialah surah Al-Mumtahanah, ya, iaitu Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah tu adalah sama dengan tiga huruf akarnya dengan famtakhinu, ya. Sama dia punya tiga hurufnya, iaitu mim ha nun, ya. Mim ha nun tu yang membawa erti memeriksa, ya. So surah ni diambil daripada tajuk yang sama, ya, iaitu Mumtahanah, maknanya orang-orang yang diperiksa, iaitu orang perempuan yang diperiksa. Apa dia masukkannya? Kita akan tengok dalam ayat ni, iaitu ayat tu bermula daripada ya ayyuhallazina amanu, ya. Tengok di sini ya ayyuhallazina, ya, surah Al-Mumtahanah, ya. Jadi Allah kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iza ja'akum, ya, ataupun kalau nak teruskan kepada apa tu fa'il dia mukminat tu, iza ja'akumul mukminatu. Jadi mukminatu ni lah fa'il kepada fi'il madhi ja'a ni, ya. Ja'a ni maknanya telah datang. Jadi telah datang tu siapa? Telah datang tu ialah al-mu'minatu, ya. So tuan-tuan perhatikan sini konstruk ni dipanggilkan konstruk, ya, ataupun penyusunan kalimah-kalimah dalam membina ayat-ayat Al-Quran. Ja'a ni kalau tuan tengok dia apa? Dia adalah dalam bentuk muzakkar mufrad, ya. Dia muzakkar mufrad. Ja'a, walaupun fa'il dia tu ramai, ya. Itu sebab dia konstruk ni dipanggilkan dalam bentuk apa? Ya, jumlah fi'liyah, ya. Jumlah fi'liyah. Ayat fi'liyah dia menggunakan singular, ya, singular muzakkar, ya, walaupun fa'il dia jamak dan muannas. Itu ayat-ayat fi'liyah namanya. Dia mengambil untuk kum ni ialah objek dia, ya. Telah pun datang perempuan-perempuan, ya, perempuan kepada kamu. Dan siapakah perempuan tu? Ialah muhajiratin, daripada hajirin, ya. Muhajirin untuk perempuan, untuk lelaki. Muhajiratin, ya, ya, perempuan-perempuan yang berhijrah, ya. So ini ayat ini diturunkan semasa Nabi di Madinah, ya, Nabi di Madinah. Jadi ayat ini ditujukan kepada kaum mukminin di Madinah sekiranya terdapat
perempuan-perempuan yang berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah. Itu maksud dia. Ya ayyuhallazina amanu iza ja'akumul mu'minatu muhajiratin, ya, maka Allah bagi perintah, Allah bagi arahan kepada orang yang beriman tadi, apa dia? Famtahinuhunna, maka periksalah, ya, periksalah mukminat muhajiratin ni, ya, periksalah mereka tu, ya. Periksa apa maksudnya, ya, siapa mereka dan kenapa mereka berhijrah, ya, berhijrah ke Madinah. Ya, ini kemungkinan besar kes ni ialah mereka-mereka yang beriman tetapi masih lagi bersuamikan suami-suami yang bukan beriman di Mekah, ya. Jadi mereka berhijrah. Jadi Allah kata Allahu a'lamu biimanihinna. Allah maha mengetahui, ya, akan, so kita sebab bukan, kita tidak termasuk sebagai dengan, tapi mengetahui iman mereka, ya. Kalau nak sebut akan pun tak mengapa, ya, Melayu macam tu, ya. Jadi Allah maha mengetahui tentang ataupun akan iman mereka yang berhijrah tadi, iaitu mukminatu muhajiratin, ya. Kemudian Allah kata fa in alimtumuhunna mu'minat, ya, sampai sini bacanya, ya, jangan baca sampai sini, tergantung sampai sinilah, ya. Fa in alimtumuhunna mu'minat, maka in ialah kiranya atau jika, alim tumuhun daripada alima maknanya tahu, alim tumu maknanya kamu semua mengetahui, hunna mereka itu, siapa mereka tu, yang ialah muhajiratin tu, ya. Jika kamu semua mengetahui yang mereka semua perempuan yang berhijrah ialah mukminat, iaitu perempuan-perempuan mukmin, ya, maknanya mereka sebenarnya memeluk agama Islam tapi duduk di Mekah. Sekarang mereka berhijrah, ya. Jadi Allah arahkan kepada orang-orang Islam apa dia? Fala tarji'uhunna ni ialah isim fi'il nahi pula. Fala adalah dengan ta, itulah menunjukkan ke apa, fi'lun nahi, ya, fi'il nahi, fi'il melarang. Allah larang orang beriman tadi tarji'uhunna, untuk mengembalikan mereka ke kota Mekah, ataupun balik kepada keluarga mereka ataupun suami mereka di Mekah. Kerana sudah jelas selepas kita orang beriman itu menyiasatlah, maksudnya, ya, memeriksa itu maknanya siasat. Maka siasatlah mereka tu. Jadi dia dapati mereka tu mukminat, orang perempuan-perempuan yang mukmin, ya. Jadi Allah kata fala tarji'uhunna, janganlah kamu pulangkan balik ilal kufar. Kufar ni orang-orang yang kufur lah, ya. Suami itu masih lagi kufur, tidak memeluk Islam. Jadi jangan pulang mereka semula. Maknanya boleh diambil perempuan-perempuan mukmin tu yang berhijrah tu duduk bersama dengan kaum mukmin di Madinah, ya. Lepas tu kenapa Allah kata tak boleh pulangkan, ialah kerana lahunna khillul lahum wa lahum yakhilluna lahunna. Ya, Allah kata lahunna khillul lahum, tidaklah mereka itu, iaitu perempuan tadi, iaitu perempuan mukminat ni, khillul lahum, halal bagi, lahum ni ialah suami-suami mereka yang kufar. Ya, jadi perempuan mukminin, ya, tidak halal untuk mengahwini ataupun bersuamikan lelaki yang kufar. Ya, jelas Allah mengatakan, ya, dalam ayat 60 ni,
ayat 10 Al-Mumtahanah ni, ini ayat 10 surah 60. Ya, tidak halal. Wala, dan juga tidak halal mereka, iaitu lelaki yang kufar tu, yakhilluna lahunna, ya, dan juga ya tidaklah mereka tu halal bagi perempuan-perempuan yang mukminat. Ya, jadi Allah kata orang perempuan mukminat tu tidak halal bagi lelaki yang kufar, dan lelaki yang kufar itu tidak halal untuk perempuan-perempuan yang mukminat. Ya, ini adalah hukum lah, ya, hukum Allah menerangkan kepada kita ya untuk kita fahami ya. Hukum-hukum tu walaupun ayat ni diturunkan pada zaman Nabi di Madinah, tapi ayat ni juga adalah hukum Allah ya kepada masyarakat Islam keseluruhan ya. Wa atuhum ma anfaqu, ya. Maknanya apabila kita mengambil perempuan muhajirat tu ke dalam keluarga kita, maka wa'atuhum ini pun fi'il amal juga ya, maka berikanlah mereka, hum ni menunjuk kepada siapa? Al-kufar, suami-suami yang bukan Islam tu ya. Suami bukan Islam tu, ma'anfaqu, apa yang mereka telah belanjakan ya. Belanjakan tu maknanya semasa mereka menikahi isteri-isteri mereka dulu ya, mereka ada buat perbelanjaan lah, sama ada kalau Islam tu kita panggil apa tu mas kahwin ya dan sebagainya. Masa bukan Islam tu mungkin dia ada cara-cara tertentu ya yang dia telah membelanjakan untuk perkahwinannya, mengahwini perempuan-perempuan tadi, muhajirat tadi. Maka Allah suruh orang-orang beriman ni bayarkanlah ya apa-apa saja perbelanjaan yang berpatutan ya dalam mereka mengahwini perempuan tu, dan ambillah perempuan tu untuk menjadi keluarga orang-orang mukmin ya di Madinah. Jadi Allah teruskan iaitu wala junaha alaikum. Ya. Jadi ini waw ni kalau macam ni waw istinafiah lah, dia menyambung cerita lagi ya. Ni semua ni arahan ya, yang sampai sini waw tu masih arahan. Sebut mana sini nahi ya, ini penyataan hukum, yang ni ialah amar ya. So makna amar dengan nahi, so amal ni boleh mengambil dalam bentuk atifah ya, sebab dia menyelaraskan dengan arahan. Arahan yang ni dalam bentuk larangan, ini arahan ni dalam bentuk apa yang perlu orang Islam lakukan ya. Dan Allah sambung dengan penyataan, jadi waw ni waw istinafiah, wala junaha alaikum ya, maknanya tidaklah berdosa, junaha ya, la junaha. So la ni dengan la ni dipanggilkan la apa? La nafiyah lil jinsi ya. La nafiyah lil jinsi ya. Nanti kita cek dalam korpus ni kalau dia membagikan penerangan tu secara detail ya. Kalau tidak kita boleh cek kan contoh-contoh tempat lain yang dipanggilkan la nafiyah lil jinsi. Apa maksud itu? La yang menafikan perkara yang berkaitan tu dengan sepenuhnya. Itu dia maksudnya. Ya, jenis-jenis dia tu ditolak habis. Itu maksudnya. Apakah tanda dia? Selepas la tu, kalimah la tu mengambil bentuk isim mufrad yang dia nakirah ya. Dia nakirah. Tetapi dia tidak bertanwin dan baris atas. Itulah tandanya. La junaha. Ya, dia panggil apa la ni? La nafiyah lil jinsi. Ya, sama dalam kalau tak ingat, contoh yang paling senang kita nak ingat ialah di ayat kedua Al-Baqarah. Ya,
Ayat kedua Baqarah apa dia? La raiba. Ingat tak? Ya, la raiba fi. Ya, kalau saya tunjuk kat sini pun tak apa. Supaya tuan-tuan dapat apa mengenal ya. Al-Baqarah ayat kedua ada apa? La raiba. Nampak tak? Sama kan? La, selepas tu kalimah selepasnya raiba ni lah kata nama ya. Asalnya roibun. Okey. Tapi sebab la ni la nafiah lil jinsi, jadi kalimah selepasnya ialah kata nama singular, mufrad, nakirah dan mansub. Tanda mansub dia baris atas. Accusative mansub ya. Dia tidak ada bertanwin. Tapi dia nakirah. Itulah tanda dia kan. Kita jumpa saja bentuk ini, itulah dinamakan la apa? La nafiah lil jinsi ya. Sama dengan tadilah. Balik ke tadi, tengok. Nakirah, mufrad dan tidak bertanwin dan berbaris atas, dia mansub. Okey, tengok. La junaha. Asal dia ialah junahun. Kalau tak ada la, dia adalah junahun. Itu bermakna la nafiah lil jinsi. Ya. Nakirah, singular, mufrad dan tidak bertanwin dan berbaris atas. Ada empat ciri dia tu ya. Itu maksudnya, dan tidaklah berdosa. Junaha tu maknanya berdosa. Tidaklah berdosa alaikum bagi kamu ataupun ke atas kamu sekiranya ataupun untuk tankihuhun, untuk kamu menikahi mereka. Siapa hunna ni ialah muhajirat tadi. Ya, yang berhijrah dari berhijrah tu boleh dikahwini ya. Sebab apa boleh dikahwini? Kerana mereka tu patut bercerailah dengan suami-suami mereka yang kufar tu. Jadi bila mereka bercerai, mereka tu boleh dikahwini ya, dinikahi. Iza ataitumuhunna ujurahunna ya, syarat dia adalah bila menikahi mereka tu apa? Bagilah mas kahwin. Itu maksudnya. Dan kita kata pemberian ujurahunna ni ialah pemberian mereka. Jadi ataitumu ni apabila kamu telah pun menunaikan, memberikan ganjaran kepada mereka tu, maksud dalam bentuk mas kahwin lah, sebab nak mengambil mereka tu sebagai isteri ya. Ada mas kahwinnya dan ada perbelanjaannya yang bersesuaian. Itulah dimasukkan ya. Itu lebih kurang konteks yang kita tengah bincangkan sini, iaitu apa dia? Bi'imani. Kalau nak sambung boleh teruskan ya. Wala tumsiku bi'samil kawafiri, bermakna janganlah kamu, tumsiku ni iaitu memegang ya, memegang bi'sami ni dengan ikatan kawafir ni, orang perempuan yang kufur ya. Lelaki dipanggil kufar, yang perempuan dia kawafir ya. Maknanya jangan maksudnya jangan membuat ataupun berpegang kepada ikatan-ikatan perkahwinan dengan perempuan yang kufur, tak boleh. Ini larangan ya. Was'alu ma, sekiranya berlaku katakanlah orang Islam dulu-dulu berkahwin dengan orang lelaki, kahwin dengan perempuan yang tidak Islam, kawafir, maka kena ceraikanlah ya. Itu maksud dia, kena ceraikan. Dan masing-masing ni mintalah compensation ataupun ganti rugi proses pernikahan ataupun perkahwinan itu. Itu dimasukkan was'alu, dan pintalah apa-apa anfaqtum, apa yang telah kamu belanjakan, wal yas'alu ma anfaqu ya. Dan apa yang telah ya mereka
belanjakan. Zalikum, yang demikian itu hukmullah. Ini adalah hukum-hukum Allah, yahkumu bainakum, yang dia menjadikan, menghukumkan di antara kamu. Wallahu alimun hakim, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, itulah apa ni dimaksudkan ayat ni. Jadi konteks pembelajaran kita ialah Allahu a'lamu biimanihim. Allah itu, ini isim tafdhil, ingat ya, dia adalah isim tafdhil. Makna isim tafdhil maknanya apa? Paling mengetahui. Paling mengetahui akan iman mereka tu, iaitu merujuk kepada muhajiratin, ya. Jadi itulah, walaupun dia menggunakan sepotong sebahagian je daripada ayat itu, ya. So kalau kita balik kepada sini, sebahagian daripada ayat ni, jadi kita tahu kan apa konteks dia, ya. Konteks ialah Allah suruh orang beriman tu siasat perempuan-perempuan yang berhijrah daripada kota Mekah tu, ya, akan siapa mereka itu, ya. Sedangkan Allah kata Allah maha mengetahui, Allah dah tahu mereka itu adalah perempuan-perempuan muhajirat yang mukminat, ya. Dan seterusnya peraturan yang Allah aturkan, ya, apabila kita mengetahui perempuan-perempuan itu ialah perempuan yang berhijrah dan perempuan Islam, perempuan mukmin, maka jangan pulangkan mereka kepada suami-suami mereka yang masih lagi kufar, ya, iaitu tidak beriman. Nah, itulah lebih kurang perkongsian kita kepada kalimah biimanihim tu. Kita mengenal dan kita kena memahaminya dalam konteks ayat itu, insya-Allah, ya. So kita habis, ya tuan-tuan, kes 45 ni, ya. Kebanyakannya berulang saja, ya. Jadi kalau kita balik kepada asalnya ke mana Quran Dictionary ni, ya, asalnya kita di dalam kumpulan yang atas ni, ya, iaitu semalam kita berkongsikan habis bahagian ni, 45 kes ni. Verbal noun form 4, ya. Kita sudah habis, ya. So mungkin selepas ni, minggu depan saya akan kongsikan dengan tuan-tuan puan yang ini pula, ya, iaitu dalam bentuk active participle, ya. Yang ni pun akan cepat, sebab apa? Dia berulang saja, ya. Dia banyak kali berulang. So walaupun 202, tapi kesnya berulang-ulang, so kita akan cepat, ya, juga, ya. Lepas tu kita akan tengok yang tadi mukminat tadi. Yang ni lah kita jumpa dalam ayat tadi ada mukminat tu, ya, dalam kumpulan 22. Ini pun cepat, ya. 202, 22 ni cepat sebab dia berulang, ya. Kalimah yang sama tu berulang saja. Kita cuma nak memahaminya dalam konteks saja, ya, konteks ayat. Dan akhir sekali ada 6 kali dalam bentuk active participle mu'minatun, ya. Mu'minatun sebenarnya tiga-tiga ni sepatutnya dalam satu kumpulan, tapi dia pecahkan, ya. Dia semua berkait, ya, berkait. Mu'minatun singular dia, mu'minatun ialah jamak dia untuk muannas. Yang ni pula mukminun ialah untuk lelaki, ya. So di situ kita akan lihat nanti ada yang bentuk mufrad dan juga bentuk jamak, ya, insya-Allah. So untuk hari ini kita berhenti, habisi perkongsian kita di sini, dan kita akan sambung lagi pada hari Isnin nanti minggu depannya, insya-Allah. Bahagian mana? Bahagian yang ni 202 ni. Nah, ya, lepas tu seterusnya kita akan buat 22 dan yang 6 kali ni, ya. So kalau tuan-tuan nak tengok yang ini mana kumpulan dia, boleh scroll saja yang belah kanan ni, dia ada slider ni, turunkan. Dia bahagian aktif participle bawah sikit. Dia selepas pada isim verbal noun, adjective, active participle. Ya. So tadi kita habis yang ni 45 kes. So lepas kita akan pergi ke kumpulan selepas ini, ya, iaitu turun ke bawah tu. Yang ni kita akan sambung hari Isnin, apa?
Aktif participle iaitu isim fa'il wazan keempat. Isim fa'il wazan keempat ya. Saudara, apakah tengok ya kalimah dia ya. So dia banyak berulang. Nanti dia akan cepat ya sebab hampir kalimah yang sama bentuknya ya. Ada sedikit perbezaan saja ya. Terbanyak berapa? 222. 202. 202 bermakna dia akan mengambil beberapa muka surat lah ya. Tengok di bawah ni. Tengok berapa muka surat dia ambil. Ni dia ya. Oh, dia tidak. Okey, muka surat tu kita akan lihat apabila kita pergi ke kumpulan tu saja nanti. Ya. Mukminah kalau saya tekan di sini ya, lepas tu kita ambil concordant dia. Ya, concordant ni baru kita lihat berapa muka surat. Ni dia. Dia ada 4 muka surat dah. 1 2 3 4 sebab 202. 50 kali 4 200 ya. So sebab tu dia ada 4 muka surat ya. Dan sebenarnya dia 5 lah. Ya, sebab dia ada 2 lagi ya sepatutnya untuk menghabiskan perkongsian ya melihat kalimah dalam bentuk yang ini ya, iaitu isim fa'il tapi di sini dikata 195 saja ya, sebab itu 4 muka surat ya. InsyaAllah kita sudahi di sini saja, kita akan sambung lagi minggu hadapan hari Isnin insyaAllah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.